Takbir Raya Muhyiddin Pemimpin PN di siar TV3 malam ini. Ini menurut Malaysia Kini ya. Perikatan Nasional telah mendapat slot 5 minit di TV3 malam ini untuk slot Takbir Raya. Mengikut jadual TV3 terdapat 3 takbir sempena raya iaitu 9.20, 10.25 dan 11.25 malam. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Saifuddin Abdullah berkata slot PN akan berlangsung pada 10.20 malam ini. Ini merupakan kali pertama pembangkang mengadakan siaran Takbir Raya bersempena ahli stesen televisyen nasional. Menurut sumber, slot PN itu telah dibayar. Sumber itu mendedahkan bahawa Kementerian Dalam Negeri akan punya slot 9.20. UMNO juga punya slotnya sendiri. TV3 yang dikendalikan oleh Prima dimiliki sejarah persendirian oleh media mulia Sdn Bhd. Antaranya adalah Datuk Johari sendiri yang memiliki saham kedua di samping Syed Buhari. Mempunyai saham kedua terbesar di dalam media Prima. So ini antara antara perkara yang dibisingkan pada hari ini, bagaimana pembangkang boleh mendapat slot di dalam TV3. Itu merupakan satu perkara yang sangat menarik nak dibincangkan tuan-tuan. Dan kita lihat dalam kerajaan sekarang ini, sama ada, sebab kita kena faham, satu Syed Mokhtar, owner terbesar dia. Yang kedua adalah Johari Ghani, iaitu menteri di dalam kerajaan Madani sekarang ini, mempunyai saham kedua terbesar. Kalau dia tak jual lagi lah, itu saham kedua terbesar. Jadi itu adalah satu perkara yang bagi kita, ialah memang kita dalam sejarah kita membenarkan pembangkang. Tapi saya terfikir juga, kalau sekiranya kita pembangkang dulu, kita bayar dalam slot dalam TV3, agak-agak ni nak bagi tak slot kita dalam TV3 tu? I don't think so, tuan-tuan. Jadi dalam keadaan kita sekarang ni, seolah-olah kita nak pelangkung diri kita, kepala kita sendiri ke? Allahualam. Itu saya cerita tentang deep state. Deep state menteri. Bak kata ada kawan saya tadi, dia kata zaman PH memerintah dahulu, deep state-nya dibuat oleh Mahathir. Sekarang ni nampaknya deep state-nya macam seolah-olah dibuat oleh menteri itu sendiri. Adakah menteri kita sendiri yang nak buat deep state dalam kerajaan dan negara kita sekarang ini? Kita pun cuba nak menyoal dan mempertikaikan dan cuba untuk nak meneliti perkara tersebut. Adakah deep state itu dibuat oleh kerajaan menteri kita sendiri sekarang ini? Itu yang menjadi persoalan utama kita di dalam yalah, bila kita dalam keadaan sekarang ini, itu yang menjadi persoalan utama kita. Bila kita bercakap tentang deep state, adakah ada cubaan untuk menggagalkan kerajaan ini daripada dalam? Okay, so itu antara perkara yang kita kena sedar lah. Itu antara perkara yang kita kena tahu. So sekarang ini timbul persoalan. Banyak benda yang dipersoalkan dan ditanyakan, dan saya tak pasti sama ada perkara itu valid atau tidak, dan menteri kena jawab perkara ini. Memang kita kata sekarang ni hari raya kan, menteri nak jawab apa? So lantak dia lah, kalau dia nak jawab, lantak dia lah. Itu terpulang kepada dia, itu tugas dia. Dia gaji dibayar untuk dia nak jawab soalan-soalan berikut. Jawablah. Kita cuma mempersoalkan perkara yang sepatutnya dipersoalkan. Okay. Baik, seterusnya, saya tak nak komen panjang sangat tentang apa yang berlaku malam ni. Kita harap kita boleh fikirkan sendiri. TV3 saya dah buka, tak ada banyak isu. Ada sebenarnya banyak isu, tapi sistem sekarang ni tak berapa nak memihak kepada kita. Cuma saya tertarik dengan perkara inilah. Saya nak baca dengan apa yang ditulis dan komentar oleh oleh Hadi Awang berkenaan dengan PAS tidak boleh diheret ke dapur masakan DAP. Okey, kita baca ni. PAS tidak boleh ditipu dan diheret keluar daripada dasar dan hala tuju Islamnya, kata Presiden Abdul Hadi Awang. Justru hadir dalam satu catatan menerusi minda Presiden yang disiarkan di laman sosial medianya hari ini berkata, PAS tidak seperti UMNO tidak akan dapat bekerjasama dengan DAP. Interesting. Maka PAS tidak boleh dimasukkan ke dalam dapur masakan DAP yang ada bersamanya makanan yang tidak halal, walaupun bertukar tukang masaknya atau diambil tukang masaknya beragama Islam, tulis Hadi. Okey, itu poin kedua. Hadi mengulas kenyataan veteran DAP baru-baru ini berkata dia mahu melihat UMNO menjadi lebih kuat berbanding Bersatu dan PAS. Lim berkata UMNO boleh mencapainya dengan mengembalikan prinsip perlembagaan persekutuan dan bukannya meminta pengampunan untuk bekas presiden parti itu, iaitu Najib Razak. Bagi Hadi, apa yang disirat oleh Lim ialah DAP menegakkan agenda sekularisme yang menurutnya tidak disebut dengan nyata dalam perlembagaan persekutuan. Sebaliknya, kata Presiden PAS itu, parti itu tetap membentangkan Islam menyata dalam perlembagaan persekutuan bahawa negara itu mesti mengikut tafsiran ajaran Islam berpandukan perkataan adin yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, saya nak komen dua perkara tuan-tuan tentang perkara ini. Yang pertama, bila Haji Hadi menyentuh tentang isu PAS tidak boleh masuk ke dalam dapur masakan DAP yang ada bersamanya makanan yang tidak halal. Now, saya sebenarnya, itulah, saya pernah membahaskan perkara ini kan, dan membincangkan perkara ini yang berkenaan dengan apa yang
yang ni dia bawa sebagai perkara halal dan haram ni tuan-tuan. Sebab halal dan haram ni kita tak boleh lihat dalam konteks kepartian kita. Kita tak boleh lihat dalam konteks apa yang memberi advantage kepada kita dan disadvantage kepada kita. Kalau kita nak cerita bersamanya, PAS bersama dengan DAP, kita tak cerita PKR lah, DAP, dalam apa orang kata, dalam kerajaan barisan alternatif dahulu pun PAS sudah bersama dengan DAP, walaupun lepas itu mereka berpecah. Lepas itu dalam Pakatan Rakyat pun PAS bersama dengan DAP. Malah PAS pernah memerintah bersama dengan DAP di Selangor dan juga di Pulau Pinang. Di Selangor dan juga Pulau Pinang, PAS pernah bersama dengan DAP. Jadi saya nak bertanya, pada ketika itu adakah DAP telah halal ataupun PAS bermain dengan benda yang haram? Tuan-tuan, dia halal dan haram. Dia tak boleh hari haram esok jadi halal. Aku kata haram therefore halal, haram esok aku kata halal therefore halal. Dia tak boleh macam tu. Dia kalau haram dia tetap haram. Kalau dia halal dia tetap halal. Kita tak boleh main dalil tu seolah-olah okey, hari ni aku kata halal, dia halal. Esok aku kata haram, dia haram. Tak boleh. Dia tak boleh main dalil macam tu. Dalil kalau dia haram, dia haram. Kalau dia halal, dia halal. Dia macam ni lah tuan-tuan. Saya setuju kalau Haji Hadi kata dia tak bersetuju dengan DAP nak kerjasama dengan UMNO kerana faktor politik sekian 1, 2, 3, kerana dia orang tak compatible, kerana UMNO ni nationalist, DAP ni demokratik, bla bla bla. Saya setuju. Itu tak ada masalah. Nak kritik daripada aspek tu tak ada isu. Sebab benda itu dia akan berubah mengikut masa dan tempat. Tetapi bila dia mengatakan hukum tu, itu yang jadi masalah. Itu yang membawa kepada permasalahan. Bila dia kata kerana masakan DAP itu tidak halal, iaitu masakan DAP itu adalah sekular, therefore dia tidak haram. Masakan kami adalah halal kerana kami mengamalkan Islam, therefore dia halal. Tuan-tuan, kita nak berkata macam inilah. Okeylah, katalah DAP itu sekular. Adakah DAP sewaktu bersama dengan Barisan Alternatif dan juga sewaktu bersama dengan apa orang kata Pakatan Rakyat dahulu, mereka tidak sekular? Mereka telah jadi Islam pada waktu itu. Sebab saya tahu ni, kalau yalah, siapa yang mengikuti politik lama ni, cerita satu kawah makanan yang halal kalau jatuh seketul daging yang haram tetap jadi haram. Kerana hadis halal mubayin haram mubayin kan. Dan di antara duanya ada syubhah. Dia kata itu syubhah, therefore dia haram. Tapi dalam tempoh, kalau kita tengok 1996, semangat 46, lepas itu 1999 kalau tak silap, sehinggalah ke 2015. Tempoh tersebut adalah satu tempoh yang lama di mana PAS pada waktu itu bersama dengan DAP. Jadi dalam tempoh tersebut bagaimana? Kan? Kalau tempoh tersebut bagaimana? Sebab itu kenapa saya nak cakap, kita nak kritik macam Lim Guan Eng nak kritik UMNO. UMNO kritik Lim Guan Eng. Tak ada masalah. Pengkritikan daripada aspek polisi, strategi, daripada aspek keperluan macam mana kita nak mendepani masa depan, mengkritik polisi-polisi yang dibuat ataupun strategi-strategi, itu tak ada isu. Tetapi bila kritikan tersebut menyentuh soal agama, itu masalah. Bila menyentuh soal persoalan agama, itu masalah. Kerana apa? Kalau mereka tak pernah bersama dengan DAP, itu cerita lain. Tiba-tiba hari ni DAP itu pula memasak makanan haram. Yang sebelum ni bagaimana? Kan? So halal dan haram tu seolah-olah dimainkan sesuka hati. Dia tuan-tuan, kita nak bagi tahu. Benda halal dan haram ni jangan main sesuka hati. Dia tak kisahlah ulama' tak ulama'. Yang menentukan halal dan haram satu perkara itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan halal dan haram dalam Islam, baca buku Al-Qardawi, halal dan haram dalam Islam. Yang menentukan halal atau haram sesuatu perkara itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang menentukan. Nak haramkan satu benda kena ada dalil, nak halalkan satu benda tu tak perlu dalil lah. Maksudnya kalau tak ada dalil haram maka dia halal. Kita tak boleh benda tu satu hari dia haram, tiba-tiba dia halal. Boleh. Bukan kata tak boleh langsung. Ada keadaan dia boleh halal dan haram, tetapi keadaan tu pun very strict. Very strict, dan kita kena lihat dalam konteks yang betul-betul strict. Tak ada because of our inconvenience atau inconvenience kita menjadikan perkara tersebut halal atau haram. Tak ada. Kita tak boleh kata macam tu. Kalau kita terus berdalil demikian, tak mustahil lepas ni kalau PAS katalah join Pakatan Harapan ataupun join Kerajaan Madani, tiba-tiba jadi halal balik. Jadi dekat mana pendirian halal dan haram tu? Jadi Islam ni akan jadi tempat untuk nak dimain-mainkan orang. Sekejap boleh halal, sekejap boleh haram. Kalau tak kena dengan aku, dia jadi haram. Kena dengan aku, dia jadi halal.
kita merujuk kenyataan Lim Guan Eng hari itu, Lim Kit Siang hari itu, bahawa kalau sekiranya UMNO nak menchampionkan pembebasan Najib, dia akan merosakkan UMNO. Itu pendapat Lim Kit Siang. Betul atau tidak, itu pendapat dia. Dan UMNO retaliate, UMNO balas balik. Dia kata no, sebenarnya pembebasan itu akan menguatkan UMNO. Tak apalah, itu pendapat UMNO. Kalau sekiranya Hadi tiba-tiba nak campur, nak komen juga, nak campur juga, boleh. Dia bagi pendapat dia. Oh, saya tak setuju dengan pendapat Lim Kit Siang. Kalau pembebasan Najib ini, sekian. Ataupun saya setuju dengan Lim Kit Siang. Kalau dibebaskan Najib ini, sekian. Bagi profesional lah. Baru nampak Tok Guru kita ni profesional dalam nak mengemukakan pendapat beliau. Tapi jangan bawa halal dan haram tu. Tapi kita ni dalam berhukum, kita kena ada hukum Islam. Ya, betul, saya setuju. Tapi dalam konteks itu tak ada halal dan haramnya, tuan-tuan. Dia ada halal dan haram, tetapi tidak ada haramnya dalam konteks itu. Kerana kalau haram, haram semua. Kalau halal, halal semua. Yang mana satu? Yang mana satu? Kan? Bulan-bulan puasa, bulan raya-raya ni kita nak bercerita halal dan haram pula kan. Dan tiba-tiba hari ni dia halal, esok dia jadi haram. Lepas tu dia jadi halal balik, lepas tu dia haram balik. Macam mana hukum ni boleh haram dan halal sesuka hati? Itu yang kadang-kadang kita pun, yelah, bagi orang yang ada ilmu, mungkinlah dia boleh membezakan. Dan bagi mereka yang tak ada ilmu, dia akan jadi benda yang mengelirukan. Dan yang bercakap ni, kata semalam saya dekat TikTok kan, kamu ada ulama' ke? Kamu ada ulama' ke? Saya tanya, habis tu yang ulama' cakap macam ni, nak kata macam mana? Terima kasih. Thank you, Faizal. Bagi orang yang ada ilmu, mungkin dia kata, okey lah, kita faham, benda ni just sekadar kata-kata retorik politik. Tapi bagi yang tak ada ilmu, kita ingat amanat Haji Hadi dahulu kan, berkenaan dengan apa orang kata, sekular, berkenaan dengan politik suku, agama suku, sehingga melahirkan mereka yang semayang tak boleh di belakang, sembelihan tak halal dan sebagainya. Sampai bila kita nak pergi kepada benda perkara seperti ini?